أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil pengerusi, bahagia yang Tuan Imam, para jatakuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Taala pada malam yang mulia ini, dapat kita bersama di masjid baru ni. Memang lama saya tak sampai kemari. Yang akhir tu masjid lama, mari-mari masjid baru dah. InsyaAllah. Dan alhamdulillah jemaah makin penuh lah pada malam ni, walaupun kita terpaksa ada penjarakan. Kadang-kadang bila kita renung apa yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kepada manusia ni, dia sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu-dulu kalau sekiranya ada orang pakai niqab, orang perempuan pakai niqab tutup, keluar tajuk hantu bungkus, hantu jerangkung. Di barat, di Eropah, mana-mana wanita pakai niqab dilarang masuk kelas, ditangkap. Ada yang tak dibenarkan. Pasal apa? Kerana pakai niqab. Hari ni semua kena pakai, lelaki pakai, perempuan pakai, pada muka semua. Dulu kalau kita tengok ada orang tutup mulut ni, kita rasa waraknya, kita perli dia. Warak lah, nunjuk-nunjuk lah, ngada-ngada lah. Sekarang semua tutup belaka. Dulu kita Islam datang beritahu tak boleh laki-laki perempuan bersalam-salaman, haram. Jangan salam-salaman. Tapi orang perli, orang tak peduli. Orang kata apalah kolot, agama kolot, laki perempuan tak boleh bersalam. Sekarang apa nak, semua tak boleh bersalam. Jantan-jantan pun tak boleh. Laki dengan laki pun dah tak boleh bersalam. Dulu kita beritahu tak boleh laki perempuan duduk dekat-dekat, duduk rapat-rapat, tak boleh. Nabi kata mana-mana orang lelaki perempuan duduk dekat-dekat, tengah-tengahnya syaitan. Yang ketiga syaitan, yang tengah-tengah. Orang kata macam-macam. Sekarang apa nak, semayang pun kena duduk jauh-jauh. Tak boleh duduk dekat-dekat. Yang pelik naik kereta sekali, mari semayang duduk jauh-jauh. Suami isteri itu tuan-tuan, bergambar kena duduk jauh-jauh, pada ada rumah tu bapak ke dekat. Pasal apa? Ini peraturan yang ada. Allah Rabbi. Di antara amalan sunat waktu kita ambil wuduk yang banyak kita tinggal ialah masuk air dalam hidung. Saya rasa antara amalan sunat waktu wuduk yang paling banyak orang tinggal, memasukkan air dalam hidung. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila mari wabak ini, baru kita nampak kepentingan kenapa Nabi suruh masuk air dalam hidung. Membersihkan pernafasan kita, saluran pernafasan kita. Jadi semua yang berlaku ni benda yang sebenarnya kalau kita perhati hebat peraturan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang tak pernah kita fikir. Mana tuan-tuan pernah fikir semayang duduk jauh-jauh? Kita belajar hadis, semayang Nabi suruh rapat-rapat, dekat-dekat, rapatkan saf. Sekarang Tok Imam pun bersalah nak kata benda. Saya bila jadi imam tu tersasul. Rapatkan saf, tak semula kata. Tak boleh rapatkan saf. Masya Allah. Benda yang tak pernah tuan-tuan pernah fikir tak, satu hari kita semayang duduk macam ni, tak pernah kita fikir. Tak pernah terfikir. Kita tak pernah terfikir satu hari bagaimana tangan kita perlu basuh banyak kali.
Ya, dulu bila kita makan rasa samsing bila boleh guna gerpu sudu. Rasa nak makan sudu. Ada orang pergi order kedai, dia kata sudu gerpu banyak sikit. Ya. Pasal apa? Rasa bila makan dengan tangan ni kolot. Ya, kan? Ya, orang kampung tak pandai guna gerpu sudu. Kadang-kadang pegang gerpu belah kanan, sudu belah kiri. Tapi sekarang apa nak kata tuan sekalian? Kita diajar basuh tangan selalu. Betul, menepati apa yang dianjurkan oleh syarak. Benda yang tak pernah kita fikir. Satu wabak yang menyebabkan kuasa besar dunia, orang paling kaya tiba-tiba merudum. Syarikat-syarikat yang besar satu masa tiba-tiba jatuh. Hotel-hotel yang biasa penuh dengan manusia pergi tanya. Kita nak masuk hotel, tuan-tuan pergi ke Mekah hotel. Berapa ribu? Satu katil 1,000. Bukan satu bilik, satu katil. Hari ni apa nak kata? Kosong. Okay. Hotel yang 1,000 lebih sekarang 100-200 je. Tak ada orang. Okay. Satu masa dulu pelancong datang, kita berjalan dengan Mak Saleh, raca kita macam Mak Saleh dah. Yeah. Bawa pelancong seronok. Sekarang apa nak kata? Dulu sampai semayang pun tak duk jaga Mak Saleh ni, jaga pelancong. Sekarang pelancong pun tak mari. Ya, masya-Allah. Ya. Benda yang tak pernah kita fikir bagaimana Allah Taala menjadikan, mengatur alam. Saya sendiri pun tak pernah fikir nak jadi menteri ni, tak terasa pun. Tiba-tiba jadi. Kerana seorang tu break mengejut. Nasib baik dia break mengejut. Ya. Cuma kita diajar dalam Islam ini bahawa kuasa makhluk dengan kuasa Allah Ta'ala ni jauh beza. Ya. Tuan-tuan sekalian, dalam bab mentauhidkan, orang Melayu ni dijaga supaya jangan ada elemen syirik. Ya. Jangan ada elemen syirik. Sehingga bila sebut Allah tu, dia kata Allah itu satu. Dia tak kata Allah Maha Esa. Perkataan Esa tu hanya diguna untuk Allah saja. Ya, kenapa kita tak kata Allah itu satu? Padahal betul juga, tak salah, Allah itu satu. Tapi dah orang Melayu ni bimbang, takut-takut perkataan satu tu sebenarnya ada permulaan dan ada kemudian. Ya. Perkataan satu sebelumnya apa dia? Kosong. Ada permulaan. Lepas dia apa dia? 2, 3, 4, 5. Adapun perkataan Esa tak ada. Sebelum Esa apa dia? Tak ada. Selepas dia tak ada. Ya, satu istilah yang khusus diguna untuk Allah Taala supaya kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh urusan. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, malam ni saya diminta sikit untuk bicarakan, ya, tentang peristiwa hijrah yang kebetulan seminggu 2 lagi kita akan sambut sama-sama. Walaupun saya rasa duk menung bila nak bincang tajuk hijrah ni, rasa kita zaman kita ni, ya, rasa macam tak layak je nak bincang tajuk hijrah. Kerana apa yang kita ada hari ni banding dengan hijrah zaman Nabi, jauh langit bumi tu tuan, tak sentuh langsung. Ya. Susah payahnya yang tak boleh kita bayang, tak boleh kita gambar tuan-tuan. Ya. Dan bagaimana hebat generasi awal tu semata-mata nak selamatkan akidah, mereka sanggup korban nyawa, sanggup korban harta, tinggal semua nak selamatkan akidah. Kalau kena kita belum tentu. Belum tentu. Ya. Sebab itu bagi saya bicarakan dalam konsep hijrah dalam konteks perubahan. Ya. Kerana perubahan itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas jatuhnya kota Mekah tahun ke-7 hijrah. Ya, tidak ada lagi hijrah. Ya, tidak ada hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Tak ada dah. Ya. Walakin jihadun wa niyyah. Yang ada ialah jihad. Yang ada lepas Nabi hijrah, Nabi buka kota Mekah, yang ada ialah jihad. Yakni buat sesuatu secara sungguh-sungguh, bukan sambil lewa.
Kita orang Islam ni kena buat sesuatu, kena sungguh-sungguh. Ya, bukan sambil-sambil. Buat apa makcik? Sambil-sambil duduk saja tebas rumput, sambil-sambil duduk saja buka kedai, sambil-sambil duduk saja. Tak ada. Dia kena kerja ni buat sungguh-sungguh. Ya. Kita tanya, ya, berapa pendapatan pak cik sebulan? Dia kata adalah 600-700 ustaz. Kerja apa? Memotong getah. Berapa jam kerja? Sejam je. Pergi pukul 8 balik pukul 9. 600 padang lah tu. Orang kerja kerajaan dapat 2,000. Kerja pukul apa? Pukul 7.30 keluar, 5.30 baru sampai ke rumah. Padang lah tu. Jihadun. Jihad mana sesuatu yang dibuat sungguh-sungguh. Wa niyah, dan niat yang betul, niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya duk renung benda yang takut lah tuan sekalian. Kita ni insya-Allah semayang tak tinggal. Sejak kita belum balik lagi, kita tak pernah tinggal semayang. Sampailah kita mati, sampai kita tua ni pun tak pernah tinggal semayang. Ya. Kita tak pernah tinggal puasa. Sejak kita sebelum balik lagi kita puasa, sampai sekarang tak pernah tinggal sehari pun puasa. InsyaAllah kita ibadah-ibadah lain kita buat. Cuma yang saya duk takut saya lah, duk rasa bimbang takut ialah sejauh mana amalan kita tu betul dengan niat kerana Allah, betul-betul ikhlas kerana Allah. Takut-takut nanti bila daripada mahsyar buka-buka tengok, buang, tinggal sikit je. Pasal apa sikit ni? Yang lain kerana tak ikhlas, nak tunjuk-tunjuk pada manusia, nak riak pada manusia, nak sombong dengan manusia. Ya, akhirnya buang, tinggal sikit je. Ya, takut-takut jadi gitu. Na'udzubillah. Ya, walaupun kita semayang, walaupun kita beramal, walaupun kita berzikir, kita keluar zakat, kadang-kadang mari itu perasaan dalam hati manusia ni. Dia mari perasaan tu. Umpama kita derma. Ya. Derma. Kalau member tanya, berapa awak bagi? Rahsia. Tak boleh beritahu. Sikitlah tu. Sikitlah tu. Kalau banyak tuan-tuan, memang nak beritahu. Tak banyak mana dalam 100 je. Combo. Taklah banyak. 102 gitu je. Nak beritahu juga tuan-tuan. Kalau dia kata tak boleh, tu sikitlah tu. Bila kita beramal, kadang-kadang kita takut niat. Fa izastum firtum famfiru. Nabi SAW sebut, bila kamu berazam nak buat benda tu baik, tidak bercanggah dengan syarak, elok, maka buat segera. Ya, sebab benda ni kadang-kadang bila kita mikir balik tak jadi. Macam kita nak keluar derma, ambil buh je tuan-tuan. Kalau pegang mikir anak sekolah, baju sekolah, pakai tak adil lah tuan-tuan. Ya. Sebab tu sama juga kalau kita berniaga. Kita berniaga, kita kempen kawan tu. Ya. Kalau dia tak bagi waktu tu, pakai tak adil lah tuan-tuan. Ya. Kena waktu itu terus. Sama juga kita tengok para sahabat Nabi. Ni model lah. Kita ambil peristiwa ni bukan apa sebab nak banding kita dengan dia tu jauh langit bumi. Sekurang-kurangnya kita dalam hidup ni ada model, ada orang yang kita rasa seronok, bangga dengan dia. Ya. Dan setiap zaman tu begitu. Ya, setiap zaman tu begitu. Ada orang yang kita kagum dengan dia dan kita pun nak tiru dia. Kalau boleh bercakap macam dia, berjalan macam dia. Pasal apa? Kerana kita kagum dengan dia, hebat, rasa hebat orang ni. Ya, kalau anak-anak muda yang minat dalam hiburan, ya, dia akan ambil idola dia siapa dia? Artis yang dipuja. Ya. Lagu-lagu dia, kalau boleh nyanyi, kalau boleh nak suara pun macam suara idola dia. Saya ada seorang kawan masa pensyarah dulu. Dia ni minat Hindustan tuan-tuan. Ya. Minat sungguh Hindustan dia. Mereka minat sikit-sikit lah, minat sungguh-sungguh. Masuk dalam kereta dia penuh kaset lagu Hindustan dia. Dia boleh syarah pelakon ni anak kepada siapa, anak ke berapa, keturunan mana. Tuan-tuan sekalian,
Saya satu hari saya kata sekarang lagu-lagu Hindustan tak, filem Hindustan tak macam dulu. Dia kata tak, sekarang lagi sedap pada dulu. Oh. Saya kata dulu-dulu saya biasa zaman 60-an 70-an tu kita popular lah, tapi tak, dia kata sekarang punya minat tuan-tuan, dia ambil flight pergi ke India, pergi ke rumah pelakon yang diminat tu. Masya Allah, pergi tu betul-betul nak jumpa pelakon yang disuka tu. Sampai di rumah kawan tu, tunggu berjam-jam, tunggu pelakon tu balik, bersalam, masa tu boleh bersalam, salam sikit, kawan tu masuk dalam rumah. Tu aja. Orang tua-tua kata gila ni ada 99 jenis tuan-tuan. Tu salah satu jenis gila dia. Masya Allah. Sebab itu dalam Islam, idola kita siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi orang mukmin, laqad kana lakum, sering bagi kamu, ya, pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Uswah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan dia yang jahat. Sebab tu Allah kata ada uswatun hasanah. Bila Allah sebut ada uswatun hasanah, ada uswatun sayyi'ah. Ada model tapi tak elok, tidak beriman dengan Allah, tidak mentauhidkan Allah, syirik pada Allah. Ni bukan model. Ni bukan yang kita nak tengok. Yang kita nak ikut ni model yang baik. Uswatun hasanah. Ya, ramai yang kita rasa kagum, tapi beriman ke tak dia? Semayang ke tidak dia? Puasa ke tidak? Tutup aurat ke tidak? Ya, bagaimana rumah tangga dia? Bagaimana kehidupan seharian dia? Sebab tu kita nak ambil model yang kita kagum tu, kena tengok seluruh dia. Fi Rasulullah, pada diri Nabi tu, zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, kelakuannya, semua sekali. Ada orang hebat tuan sekalian, dia hebat, ya, Masya Allah, tetapi hebatnya dia pada ucapannya, tulisan tak ada. Ada orang tulisan bagus, cakapan tak ada. Ada orang hebat dalam pimpinan rumah tangga, isterinya bagus. Berapa isteri? Cukup kota 4. Bagus, adil. Tapi dengan masyarakat tak jadi. Dengan jiran tak jadi. Ada orang dengan jiran bagus, kawan bagus, dengan isteri pula tak jadi. Balas macam. Tapi Nabi, semua. Ya. Nabi pernah tegur sahabat kerana kerah dengan isteri. Nabi kata, aku ni Rasulullah, aku baik dengan isteri aku. Sedang Nabi sedang Rasulullah. Ya. Ada orang hebat boleh mentadbir satu felda. Ya. Dia pengurus yang baik. Saya banyak pergi jalan-jalan ni. Ada peneroka memuji pengurus yang baik. Memang baik sungguh. Dia kata kami ni, masyarakat sini dapat teratur dengan baik, ada pembangunan apa semua. Penguruh dulu waktu dia mari begini. Tapi dia baik dalam konteks felda yang dijaga je. Felda lain tak ada lah. Ada ketua kampung baik dalam kampung dia, kampung lain tak ada. Nabi Muhammad baik seluruh dunia tuan-tuan. Nabi mengubah dunia, bukan mengubah satu kawasan, bukan mengubah satu negeri, bukan mengubah satu daerah. Nabi ubah dunia. Ada orang hebat pemimpin boleh mengubah dunia yang zahir. Tapi Nabi berubah fizikal dan spiritual manusia. Ada orang boleh membangunkan negara yang hebat, tetapi dia gagal membangunkan manusia sebagai hamba Allah Ta'ala. Gagal. Tapi Nabi SAW, ya, sebab itu Allah sebut, sesungguhnya bagi kaum pada diri Nabi ini model. Ya, saya pernah sebut dalam satu kuliah dengan kawan-kawan anak murid saya yang campur-campur ada Islam dan bukan Islam. Ya, dan saya pernah jumpa dengan beberapa orang pemimpin parti, ya, yang banyak duk kritik tentang Islam. Saya kata ambil satu kertas, senaraikan 20 sifat pemimpin yang kamu nak. Tuan-tuan ambil kertas, tuan-tuan catat ciri-ciri pemimpin yang tuan-tuan kendaki. Senaraikan 20 ke 30, senaraikan.
Saya nak pemimpin bertakwa pada Allah, pemimpin yang jujur, yang amanah, yang tidak khianat. Senaraikan semua sekali. Dan saya nak beritahu, semua ciri yang itu ada pada Nabi SAW. Sebab tu, ya, Allah Ta'ala sebut, hebat macam mana Nabi, hebat macam mana generasi awal. Yang paling baik lepas Nabi siapa dia? Generasi awal. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Ya, generasi yang awal yang mendahului orang lain. Ya, jadi dua. Satu, awal masuk Islam. Awal. Ini generasi awal masuk Islam. Ya, tapi dia tidak termasuk orang yang awal hijrah ke Madinah. Tak. Ya, sebab tu dikaitkan as-sabiquna al-awwalun. Ya. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut, ya, dan surah Al-Waqiah, as-sabiquna as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiquna as-sabiqun, orang yang berebut-rebut berlomba. Kita ni tak buat baik tapi kita tak berebut, tuan-tuan. Tak berebut. Semua kita buat baik, berebut tak? Tak berebut. Ya. Benda yang tuan-tuan kena berebut semayang ni, rebut saf pertama. Tuan-tuan kena berebut dapatkan saf pertama. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu akan berebut untuk mendapatkannya, dan kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Kalau kita tahu apa yang ada pada saf pertama, tuan-tuan, Nabi kata, kamu sanggup cabut undi. Tok Imam kata, dah balas sangat, kita mengundi. Kita mengundi. Kata makmum, 4 tahun lagi Tok Imam, dak mengundi yang ni, mengundi ni. Kita mengundi dulu. Mengundi apa dia? Mengundi untuk dapat siapa semayang saf pertama. Nabi kata, kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Tapi kita berebut tak? Tak berebut. Tak berebut. Kadang-kadang depan tu kosong. Sila. Kita bagi orang lain pula. Sila. Ya. Saya duk tengok dalam hadis Nabi, benda yang ada pada saf pertama ni. Siapa Nabi kata begitu? Apa yang ada pada saf pertama? Tuan-tuan boleh beza tak saf pertama, saf kedua, saf ketiga ni? Serupa je. Penjarakan sosial kekal. Tak ada beza. Cuma saf pertama duduk belah kiri, ke belakang dia saf kedua. Apa yang bezanya? Pakaian. Tak ada beza saf pertama, saf kedua. Tutup mulut, tutup ni, face mask, tutup pakai belakang. Bezanya? Bezanya bukan zahir. Bezanya batin. Yang kita tak nampak. Kalau Nabi tak beritahu, kita tak tahu. Apa benda dapat saf pertama? Orang duduk saf pertama dapat salam daripada Allah Ta'ala. Saf kedua tak dapat. Saf pertama sahaja mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tiba-tiba mari seorang berhenti, Ustaz, tuanku kirim salam. Rasa macam mana? Betul ke? Iya, tuanku kirim salam. Ya. Mari seorang lain, Ustaz, pak mentua kirim salam. Salam. Sama DM tamu? Tak sama. Mari pula Ustaz, bakal pak mentua kirim salam. Lagi lain. Kan? Jadi yang membezakan itu bukan salam tu. Salam tu sama je. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ucap pun itulah salamnya. Tapi nilainya di mana? Nilainya pada siapa yang beri salam. Macam pen lah. Saya sekali buat contoh pen ke, ataupun handphone lah, ya, ataupun apa, face mask lah. Sekarang ni wajib pakai, tuan-tuan. Saya kesian orang kampung ni kadang-kadang berkongsi ni, tuan-tuan. Sekarang ni wajib pakai. Tak pakai denda 1,000. Noh getah 500. 2 bulan baru dapat belisa denda. Orang kampung berkongsi. Orang miskin berkongsi. InsyaAllah. Adik pakai, adik balik, kakak pula pakai. Ada cikgu cerita sampai hitam dah face mask dia. 2-3 minggu pakai. Kalau tuan-tuan ada tabung masjid, tuan-tuan buat keluarlah beli face mask ni, sedekah ke sekolah-sekolah. Tabung masjid ni kita guna-guna, tuan-tuan, jangan simpan sangat. Ya, gunalah. Ya, guna manfaatkan. Tuan-tuan beli, bagilah sedekah. Ya, tak apalah, insya-Allah. Saya tak apalah saya sebutnya. Berapa ringgit ni?
Katalah RM1.20, RM1.50. Tapi nilai dia bukan duduk pada face money. Siapa yang beri? Ni kedai pun boleh. Tapi awak tahu siapa yang bagi ni? Mana aku tahu. Yang bagi ni Siti Nurhaliza. Contohlah, bukan betul. Contoh. Lain terus nilai dia. Jadi sesuatu barang tu nilai dia bukan duduk pada benda yang kita dapat, tapi siapa yang beri. Sebab tu dalam nikmat, jangan tengok besar ke kecil nikmat tu. Ya, tapi tengok siapa yang beri nikmat tersebut. Nikmat tu datang daripada Allah, tuan-tuan. Saya ni kebetulan jaga air. Ya, menteri air, menteri jaga alam sekitar. Saya bagi udara okey, ada air okey. Ya. Tapi tuan-tuan tahu tak, nak dapat air ke rumah kita tu, Masya Allah, dulu saya pun tak perasan sangat. Rupanya nak dapat air sampai rumah kita tu, bukan air sebarang air. Diproses, dirawat, apa semua, ditapis berpuluh-puluh kali baru sampai ke rumah kita. Ya. Tapi biasa kita kalau pahit rosak, kita biar je, lock je. Kalau kita tak ada beldi semalaman, penuh beldi, walaupun sikit, titik sikit, kita tak rasa bersalah, tak rasa berdosa. Ya. Sebab kita biasanya belajar fiqh, semayang wajib, tak semayang berdosa. Ya. Tapi kita tak rasa berdosa bila kita buang sampah, kita buat kekotoran. Kita boleh pahala semayang puasa. Tanam pokok kita tak rasa dapat pahala. Ya. Sebab tu orang Melayu, sungai dia belakang rumah. Ya. Orang putih sungai dia, negara maju sungai depan rumah. Sebab sungai tu lambang hidup. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayya, dan dijadikan daripada air itu semua sumber-sumber hidupan. Semua sumber hidup tu daripada air. Ya. Tapi orang Melayu sungai belakang rumah. Ke mana? Sungai kejap. Tahu dah apa benda sungai tu, tahu dah. Sebut nak ke sungai tu tak ada melepah dah tu kerjanya. Ya. Jadi kita jadikan sungai tu tempat yang kita nak buang kekotoran pada tubuh kita dan seumpamanya. Ya. Saya baru ni korban sembelih lembu. Ya, kemudian lapar. Bila keluar perut lembu tu, kita ambil. Ya, cuci perut lembu, tuan-tuan, jumpa plastik penuh dalam perut lembu tersebut. Usus dia. Plastik yang ringan, plastik apa panggil? Panggil plastik rok. Ya. Penyu-penyu di laut ditemui mati pasal apa? Makan plastik. Kita nombor 8 laut paling cemar di dunia. Teruk gitu. Ya. Jadi nak sebut tuan sekalian, tak apalah. Bila Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai model, dalam bab perubahan ini, Nabi kata berubah. Cuma hijrah dalam konteks yang awal tak ada dah. Pasal apa? Kerana orang yang mula-mula hijrah ke Madinah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ni masya-Allah. Tuan-tuan, kalau Allah redha, kita nak benda lagi atas dunia ni. Ya. Hidup ni nak cari redha Allah je. Manusia redha, Allah murka, tak guna langsung redha makhluk. Tapi kalau Allah redha, manusia redha, ini yang kita nak. Ya. Dan kita diminta doa, Nabi SAW suruh jangan tinggal minta dua perkara pada Allah Ta'ala. Minta sungguh-sungguh dua perkara, minta lindung sungguh-sungguh dua perkara, kata Nabi SAW. Yang pertama, minta sungguh-sungguh redha Allah dan syurga Allah. Yang kedua, minta lindung sungguh-sungguh murka Allah dan neraka Allah. Minta sungguh-sungguh dua, apa dia? Pertama, redha Allah Ta'ala. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon redha-Mu ya Allah. Ya, sebab bila Allah redha ni tuan, semua jadi baik. Saya sikitlah pengalaman hidup ni. Yang lahir daripada keluarga susah, keluarga miskin, negeri getah. Ya. Di sekolah tak ada belanja. Ya, waktu duduk asrama di sekolah menengah tu, ya, makan nasi petang, makan nasi malam di asrama, pukul 6 makan separuh nasi tuan-tuan, separuh lagi simpan bungkus nak makan waktu rehat pagi besok. Tak ada duit belanja. Ya. Baju pakaian pakai yang abang pakai, dia tak muat, kita pakai. Susahlah. Ya.
Nak pergi getah biasalah. Ya. Kita hidup susah. Ya. Menyebabkan kita rasa setiap nikmat yang kita rasa ni sangat besar. Orang susah. Generasi Felda pertama tak sama dengan generasi kedua. Generasi pertama ni susah tuan-tuan. Masuk padang piur ni dulu, Allah Rabbi, dengan jalan tanah merahnya, dengan waktu tu, ya, nak jaga pokok susah tuan-tuan. Sebab tu pai air tak ada di rumah, pergi ambil pergi. Lampu elektrik tak ada, pakai pelita. Ya. Ada tempat yang kadang-kadang kawasan banyak ular, duduk rumah, sekejap-kejap ular, kejap ular. Ya. Punya takutnya. Sampai suami nak pergi bil air, kejut isteri. Buat teman. Punya berani suami tu. Kalau isteri kejut suami, menasabah. Tak, suami kejut isteri. Pasal apa? Telaga jauh. Ya. Kejut-kejut, isteri tak nak bangun. Nak kencing sangat, pergi jugalah. Ya. Dalam kepala takut ular. Pasang pelita ni. Perangai pelita ni pula, jauh nampak, bawah tak nampak. Tiba-tiba terpijak benda kesat sikit, kena patuk terus kaki. Ular, pingsan. Bangun isteri, buka lampu semua, pasang pelita, tengok. Pingsan dah suami. Pasal apa? Rasa patuk diular. Rupanya pijak sabuk kelapa. Sabuk kelapa tu begitu, ni pijak sini yang ni naik. Tak ada ular pun. Psikologi. Ya. Sebab tu bila dapat ke, minta maaf, bila dapat generasi kedua, ketiga, sama tak nilai yang pertama? Tak sama. Tak sama. Dapat kanak kerja nak jual ladang je. Bapak punya payah duk jaga ladang siang malam buat kerja, boleh kanak nak jual ladang. Ada yang pajak ladang. Mari pejabat saya, kecil-kecil anak 5-6 orang. Nangis-nangis. Dia kata, pasal apa dia makcik? Dia kata, suami saya ustaz. Kenapa? Suami saya pajak ladang. Dapat duit di Kuala Lumpur, nikah lain. Pah? Pah ke UMNO begitu? Dah lah saya kata, pah nak macam mana? Dah dia kata, saya ni ustaz, suami saya lepas kahwin lain, mati di Kuala Lumpur ustaz. Suami tu mati. Isteri ni nak pergi ke ladang suami pajak. Tanya tukang pajak, berapa lama suami saya pajak? Tak boleh beritahu. Isteri tak tahu berapa lama suami dia pajak ladang tu. Ni nak tangguh anak kecil ni macam mana ni? Tak ada duit. Pergi tanya tukang pajak tak nak beritahu berapa lama suami dia pajak. Woi, kacau tuan-tuan. Ya, panjang cerita, report polis saya pergi tolong, akhirnya selesai. Ya, kerana tukang pajak pula ladang tu pada orang lain. 2-3 kali pajak tuan-tuan. Syak kita. Nak azan dulu ke nak sama ya? Jadi tuan sekalian, tak apalah nak sebutnya. Lepas Nabi siapa? Generasi pertama. Nabi sebut dalam hadis, khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa yafsul kadzib. Sebaik-baik kurun tu kurunku, 100 tahun pertama. Kemudian kurun berikutnya, kurun kedua. Kemudian kurun berikutnya, kurun ketiga. 300 tahun pertama. Ini sebaik-baik kurun. Ya. Dipanggil golongan salaf. Generasi yang dipuji oleh Nabi sendiri. Ya. Sebab tu hebat. Kita walaupun kita rasa canggih macam mana sekarang, terlalu canggih dah. Buka Quran kata, qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin kanu ashadda minhum quwwah.
Mereka ni sebelum kita ni punya hebat, punya kekuatan lebih daripada apa yang kita ada. Contoh piramid lah. Kita sampai sekarang orang jadi bingung. Piramid ni bina macam mana? Macam mana dia susun batu? Tepat pula garisan dia. Sampai sekarang tu kan. Ya. Bahkan hidup kita pun begitu. Yang lama-lama ni hebat-hebat walaupun lawa taklah macam motor Honda Cup lah. Tak, motor Honda Cup C70 tu. Ya. Oi, gear 2 mencanak naik bukit. 2 guni getah buku belakang. Selambur je. Ya. Gear 2 je, bukan gear 1. Lawa tak adalah, tapi kuat ada. Kereta sekarang lawa cantik, kekuatan tak ada. Langgar biri pecah bumper. Biri tak mati pun senyum je biri tu. Ya. Lawa boleh harap, tenaga tak ada. Orang pun sama, 30 tahun 20 tahun tongkat alim dah. Orang tua-tua selambur je. Berapa anak? Tak ramai, 3/3. Generasi awal. Sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa pekan, ya, yang kena jaga 2 perkara. Pertama, amalan zahir semoga Allah Ta'ala terima kita buat. Ya. Sebab tu proses hijrah ni tak putar lagi. Daripada baik ke lebih baik. Lebih baik. Lebih ni tak pernah ada shilling. Lebih baik, lebih ni tak pernah ada shilling. Ya. Sebab tu Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan, bukan yang paling banyak amalan. Ayyukum ahsan, bukan ayyukum aksar. Siapakah yang paling baik amalan, bukan siapa yang paling banyak amalan. Kita ni duk tengok yang banyak. Dia kalau tasbih putus tali tasbih tu. Ya. Kita tengok banyak. Banyak tu bagus kalau ya. Baik dah lah baik, banyak pula. Tu lagi hebatlah. Satu pagi lepas main subuh, Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah ziarah orang sakit? Kata Sayyidina ya Rasulullah, mana ada, kami baru bangun ya Rasulullah, baru semayang mari masjid, tak sempat nak ziarah lagi ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah bersedekah fi sabilillah? Jawab Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami tak sempat lagi bersedekah. Ya, awal-awal pagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah beri makan kepada orang yang lapar? Kata Sayyidina Umar, kami pun belum makan ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya. Abu Bakar ni dia buat lebih pada orang lain. Ya. Kita ni dalam ramai-ramai kita ni, saya pun tak tahu siapa. Tapi dia kalangan kita ni ada orang yang sedekah tiap-tiap hari tak pernah berhenti. Tiap-tiap hari dia sedekah. Tiap-tiap hari dia bersedekah. Ya. Saya ada seorang kawan, dia berniaga kecil-kecilan je, tapi dia pergi ke bank masuk duit tiap-tiap hari. Hari ni untung RM15, dia pergi simpan RM10. Nak pakai dia ambil balik. Tapi tiap-tiap hari, hampir setiap hari dia berniaga, dia akan bank in duit. Sikit je. Dapat RM30, masuk RM20. Contohlah. Ya. Akhirnya bila ada orang terdesak nak jual tanah, dia beli cash. Buka-buka akaun, banyak rupanya. Sikit-sikit tiap-tiap hari, sikit-sikit tiap-tiap hari. Ya. Ada orang yang tak pernah tinggal tiap-tiap malam berselawat pada Nabi tak kurang pada 100 kali. Dia wajibkan diri dia berselawat pada Nabi 100 kali sehari. Kalau dia tak berselawat, dia tak boleh tidur.
Dia mesti selawat. Selesai dia selawat pun Nabi 100 kali, baru dia boleh tidur malam. Jadi tuan sekalian, ayyukum ahsan, siapa yang paling baik amalan. Maka bila baik, maka dia pada kualiti ibadah. Bukan hanya kuantiti, bukan hanya bilangan, tapi kualiti ibadah. Ya. Sebab itu ada satu hadis yang kita kongsi malam ni. Nabi SAW sebut, la yanqudunna ural islami urwatan. Akan terlepas ikatan Islam ini satu demi satu ikatannya. Islam ni dia simpulan. Ya. Islam ni dia satu simpulan. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam apa ayat tu? Orang yang beriman dengan Allah ni, orang yang bertauhid kepada Allah, seumpama dia menyimpul, ya, ikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni dia satu semayang satu simpulan, wuduk satu simpulan, puasa satu simpulan. Simpulan Islam ni banyaklah. Nabi kata akan terbuka satu demi satu simpulan Islam itu. Kullaman taqadat urwatun tasabbasan nasul billati taliha. Setiap kali terbuka satu ikatan, maka manusia akan berpegang pada ikatan yang seterusnya. Longgar satu ikatan, dia bukan nak kemah ikatan yang longgar tu, dia jaga satu lagi. Terbuka satu, dia jaga satu lagi. Wa awwaluhunna naqdul hukmu wa akhiruhunna as-salah. Rawi Ahmad. Ikatan yang paling awal sekali terlepas daripada umat Islam ialah hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah. Yang mula-mula sekali orang langgar. Dalam bab cari rezeki, orang tak kisah halal haram je, asal dapat duit sudah. Sampai dia kata, niaga ni kalau kita jujur sangat payah nak maju. Kena ada juga boboh pelet. Jangan banyak sangat, sikit-sikit tipu. Masya Allah. Hingga orang jual durian pun ambil tanah tutup lubang pada durian yang berlubang. Hingga dia letakkan jualan dia yang baik-baik di atas, yang tak elok letak bawah. Dia menipu. Ya. Kadang-kadang pekan sehari minta maaf lah orang meniaga. Ya. Kita nak suruh orang beli betul, tapi jangan menipu. Beritahu betul, letak betul. Satu hari nak masuk ke pasar, straight Nabi menuju kepada seorang laki-laki yang jual benda dalam guningan, dalam satu karung dia. Sampai dekat, Nabi sisi lengan baju dia, Nabi masukkan dalam guni tu. Nabi angkat basah. Nabi tanya, apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, tengah jalan tadi kena hujan. Kalau aku letak yang basah, orang tak beli ya Rasulullah. Dia letak yang kering atas, tapi bawah tu basah. Nabi kata, bukan umatku siapa-siapa yang menipu dalam jual beli. Nabi tinggalkan terus dia. Ya. Jadi tuan sekalian, Nabi kata bila terbuka ikatan Islam ni satu, contohnya semayang. Semayang berapa banyak? Ikatan semayang tu dah tak peduli dah. Ya. Dia kata, saya ustaz, Jumaat je tak semayang subuh je tak, semayang lain insya-Allah. Dia rasa tak apa tu. Subuh je tinggal, semayang lain insya-Allah. Yang kata kawan saya Jumaat tak perlu tinggal lagi, walaupun semayang fardu adalah tinggal. Kata seorang lagi, saya semayang raya tak pernah tinggal, Jumaat biasalah tinggal. Kadang-kadang tengok nak ketawa juga manusia ni. Mulut tutup, hidung tutup, lengan buka, betih buka, mulut tak mudahlah tutup. Nabi sebut dalam hadis penutup, Nabi kata, umat Islam ini, umatku ini akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana semut mengerumuni gula. Nabi kata umat Islam ni akhir zaman nanti dia akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana semut mengerumuni gula. Sahabat-sahabat tanya, apakah kenapa? Kerana waktu itu kami sikit ya Rasulullah. Dak, Nabi kata kamu ramai masa tu, tapi kamu macam buih di lautan, tak ada kekuatan.
Tak ada kekuatan. Saya bila duduk dalam kerajaan, masuk dalam kabinet, dia tengok Allah, antara kementerian dengan kementerian masing-masing jaga kementerian masing-masing. Ya. Kita kadang-kadang ada kementerian-kementerian yang bertindan tugas. Kita duduk, kita bincang. Ya. Ada perkara yang kita tengok tidak menepati kehendak syarak ataupun bercanggah dengan syarak, maka kita bincang, kita tegur, kita cadang penyelesaian. Tentulah tak sama dengan orang yang tak tahu. Ya. Bila kita tak dapat maklumat, kan manusia ni jadi musuh kepada kejahilannya. Ya. Bila kita tak tahu, kita bertindak kerana kita tak tahu. Kan bila kita tahu kan lain. Ya. Macam kawan juga, oi, mana benda something, marah, tengok-tengok lah, bakal pak mentua berubah terus cara dia. Lagi mana pakcik bersalam, salam. Ya. PKP tak boleh salam, salam lah pakcik. Ya. Kalau kita tahu sesuatu benda tak elok, memang kita tak beli. Tapi manusia jadi musuh kepada kejahilan. Kan itu kata Nabi SAW, ayat pertama turun Iqra, berubah dengan ilmu, dengan maklumat yang betul. Saya duk risau sangat mutakhir ni, kita banyak dapat maklumat daripada media sosial. Siapa tulis pun tak tahu, kita kadang-kadang terima. Tuan-tuan nak sebar, nak hantar, nak send, nak forward pada orang lain ni, pertama fikir, yang aku sebar ni boleh pahala ke dosa? Yang tu dulu. Bukan betul salah. Bukan betul atau salah. Sebab ada benda betul tapi tak boleh sebar. Benda betul. Contohnya kawan kita nikah seorang lagi, jangan sebar. Nyanyi kawan isteri dia, balah pula nanti. Memang kita tahulah, betul ustaz, saya saksi. Mula-mula saya saksi dia kahwin, lepas tu dia saksi saya kahwin. Betul tak? Betul. Rahsia. Jadi tak semua benda betul boleh sebar. Jangan main sekarang tu sekalian. Ada seorang wanita datang jumpa seorang isteri pada seorang guru. Wanita tu mengaku dia isteri kedua pada guru tu. Padahal kawan tu tak kahwin pun. Masya Allah. Apatah lagi media sosial. Cerita macam-macam. Sebab tu bila terima, pertama, kalau aku sebar boleh pahala, kau boleh dosa. Kalau berdosa, jangan sebar. Walaupun benda betul. Yang kedua baru cek, betul ke salah. Kalau salah, jangan sebar. Kalau ragu-ragu, delete je. Jangan pula print screen tanya, betul ke? Maknanya kita dah sebar. Kita print screen, kita tanya, betul ke tidak? Berarti kita dah sebar ke dia? Delete je. Ya. So, inilah yang paling takut sekali tu sekalian. Pasal apa? Kita dah mati, fitnah tu terus tersebar. Allah Rabbi. Ni yang paling takut sekali. Dahlah pahala kita sikit, amalan kita tak banyak. Ya. Jadi untuk akhirnya apa sekalian, nak tutup perbincangan malam ni ialah untuk kita sama-sama jaga 3 perkara. Ya. Yang pertama, ya, orang bertanya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala, banyak tempat saya sebut cerita ni. Syekh Junaid ni tuan rezeki dia murah, pelik. Kita tuan-tuan di Padang Pio ni, tak sempat lain lah Padang Pio ni. Cuba tuan-tuan perhati, ada orang yang kadang-kadang kita rasa pelik dengan hidup dia ni. Mari mana rezeki dia ni? Ada orang hidup ni kita pelik dengan dia ni. Ya, nak kata kerja tokoh macam orang lain tak ada, tapi rezeki dia ada macam. Syekh Junaid termasuk orang pelik. Rezeki ni tak putus-putus. Orang tanya dia, wahai Syekh Junaid, apakah amalan kamu yang menyebabkan aku tengok Allah Ta'ala murahkan rezeki kamu? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu nak Allah murah rezeki kamu, pertama jangan tinggal membaca suratul Waqiah setiap malam. Bacalah suratul Waqiah. Tapi jangan pula tuan-tuan baca-baca tengok mana.
esok tak ada lagi. Baca lagi, tak ada lagi. Rezeki tu bukan duit. Rezeki bukan duit. Sehat tu rezeki. Tuan nak duit ke nak sehat? Nak sehat. Duit banyak pun duk sakit. Saya seorang kawan, jutawan tu kan, pergi kedai. Tok Kemal tanya, makan apa nasi lemak? Tak boleh. Roti canai, roti canai lagi tak boleh. Roti bakar dia. Roti bakar. Buah apa? Kosong. Roti bakar kosong. Minum air kosong. Rugi 3 minggu tokai kedai tuan-tuan. Duit banyak. Sehat orang nak banding dengan duit. Kata si Junaid, kamu jangan tinggal suratul Waqiah setiap malam. Tapi ingat bila kita baca, rezeki itu bukan hanya duit. Sehat, keluarga baik, anak-anak tidak punah. Itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kedua, kamu jangan tinggal sembahyang sunat duha. Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Di rezeki ini ada yang kita adalah jenis rezeki. Ada yang kita bergantung dengan orang lain. Dalam mendapatkan pekerjaan, dapat rezeki kita bergantung dengan orang lain. Jangan tinggal duha. Ada rezeki yang direct pada Allah. Jangan tinggal suratul Waqiah. Yang ketiga, kamu jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Kata yang bertanya, bagaimana kalau saya ni jenis malas nak ngaji Quran macam kita lah. Nak ngaji surah Waqiah. Waqiah pula bukan inna ataina. Ya. Waqiah ni, panjang Ustaz. Ya. Lepas tu dia tanya pula, surah Waqiah ni kena baca perhabis ke sikit je Ustaz? Nak sembahyang sunat duha, Allah, soh ke duha, subuh pun tak lepas. Macam mana nak duha? Kata dia orang tanya, bagaimana kalau aku ni jenis malas baca Quran, malas sembahyang sunat duha? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kamu jangan tinggal sedekah. Tuan-tuan yang lain, kalau tuan-tuan rasa payah nak buat apa semua, nak istiqamah payah, boleh, tapi jangan tinggal sedekah. Sedekahlah. Ya, kerana sedekah itu Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah jadi simpanan kita, Allah ganti lebih baik daripada apa yang kita bagi. Wallahu alam. Semoga pertemuan kita malam ni berkati Allah Ta'ala. Saya ambil masa panjang sikit, kat pukul 9 dah. Ya, InsyaAllah panjang umur kita jumpa semula ya, pada masa-masa akan datang insyaAllah. Ya, doa Allah Ta'ala tidak bebankan dengan jawatan yang saya pegang ni di akhirat, dan jawatan ini tidak menyusahkan saya di akhirat ya. Dan insyaAllah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu ya, tanggungjawab ni berat ya, bukan ringan ya, tetapi ya, sesuatu yang berat akan jadi mudah sekiranya Allah Ta'ala membantu kita, memudahkan urusan kita ya. Semoga Allah Ta'ala elak negara kita daripada wabak ini ya, dan semoga negara kita balik normal dan kita boleh hidup sebagaimana sebelum ini ya, insyaAllah ya, wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.